bersama lagi kita di dalam Hoturo Channel. Untuk tanda sokongan Anda pada channel ini yaitu memberikan maklumat untuk kebaikan bersama, sila pertimbangkan untuk tekan subscribe, like, dan share. Amat berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syarif, Menteri Besar Negeri Selangor. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Gelombang kebangkitan bergema di Malaysia. Mari tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tajia Wang Sanghau. Saudara-saudara gila Vanakkam. Terima kasih saudara pengerusi majlis, barisan pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan, pimpinan keadilan, pimpinan amanah, DAP, para petugas-petugas serta jentera kita serta rakyat dan pemimpin komuniti sekalian. Alhamdulillah, saya sampai ke negeri Perlis hari ini sejak petang tadi. Bermula dengan pertemuan dengan jentera keadilan. Baru saat tadi saya dengan kira lebih kurang dekat 60-70 anak-anak muda di negeri Perlis. Dan malam ini dapat bersama-sama dengan ramai pada hari ini. Kalau ikut mood ni, Perlis terbalik pilihan raya ke-15 tu. Ini bukan saja-saja nak menyedapkan hati. Ini bukan hanya kata-kata nak mengambil hati orang-orang Perlis ataupun menenangkan hati sendiri. Saya dapat melihat kebangkitan dan sokongan yang meningkat dengan mendadak akhir-akhir ini menjelang pilihan raya ke-15, dan saya percaya semangat rakyat kembali untuk bersama-sama tubuhkan kerajaan yang adil dan berkebajikan di negeri Perlis dan Malaysia di bawah Pakatan Harapan. Saudara dan tuan-tuan sekalian, pilihan raya ke-14, pilihan raya 2018 telah memberi satu harapan baru kepada Malaysia. Apa harapannya? Harapan itu ialah kita ingin jadikan sebuah pentadbiran yang adil kepada semua kaum. Sebuah pentadbiran yang peduli dan mengambil keputusan berdasarkan keperluan. Bukan berdasarkan kepada warna kulit. Bukan berdasarkan kepada parti mana. Bukan berdasarkan kepada agama mana. Tapi berdasarkan kepada keperluan rakyatnya. Pentadbiran apa lagi? Pentadbiran yang telus. Pentadbiran yang komited dan memastikan perbelanjaan wang rakyat dan hak rakyat dapat dikembalikan dengan mengurangkan serta memastikan keborosan, memastikan penyelewengan dikurangkan daripada masa ke semasa. Dan yang ketiga, pentadbiran yang akan memberikan bantuan dan sokongan kepada rakyat untuk rakyat hidup bersama-sama sebagai sebuah komuniti dan masyarakat pelbagai kaum di dalam negeri dan negara kita. Bibit-bibit awal kecemerlangan itu sudah nampak. Beberapa hari selepas pilihan raya, Menteri Keuangan kita pada ketika itu dapat duit daripada rakyat. Rakyat sumbang RM100, RM50. Kita terpaksa buat tabung. Namanya tabung harapan. Dan tabung itu kita gunakan untuk apa? Tabung itu kita gunakan bila kita dapat kumpul lebih daripada 100 juta itu. Kita berikan tabung untuk membayar hutang 1MDB yang telah dilaksanakan, yang telah dicurangkan oleh pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional, Najib Tun Razak dan kuncu-kuncunya. Saudara dan tuan-tuan sekalian, kemudian daripada masa ke semasa, kita perkenalkan pendekatan program kita. Tak apalah kita dihina. Abang Mat dengan LTAT, tabung haji, dan banyak lagi perkara yang kita terpaksa pulihkan dan jernihkan. Orang jadikan isu. Kita nak pulihkan keadaan. Memanglah kalau kita pulihkan keadaan jadi isu. Ini jadi di negeri Selangor pada tahun 2008. Kita betulkan sebagai contoh kutipan pasir. Dulu kutipan pasir negeri Selangor hasil kepada negeri 3 juta. Tetapi value industri pasir negeri Selangor bernilai lebih 100 juta. Negeri cuma dapat apa? 3 juta. Kemudian negeri terpaksa perbetulkan sistem. Masa perbetulkan sistem, macam-macam fitnah ada. Termasuk yang terkena masa itu saya.
Kena panggil SPRM. Kononnya nak tentukan dapat siapa. Saudara dan tuan-tuan sekalian, alhamdulillah setelah kita dapat tawal dalam satu penggal, kita dapat pastikan semuanya berjalan baik dalam tempoh 2-3 tahun. Daripada 2008 sampai 2010, 2011. Alhamdulillah sekarang tiap-tiap tahun kutipan hasil pasir dan sumber mineral negeri Selangor bernilai lebih 50-60 juta tiap-tiap tahun kepada kerajaan negeri Selangor. Saudara, ini satu perkara yang saya nak bagi tahu. Ini contoh macam mana apabila kita perbetulkan, kita uruskan, kita luruskan, kita perbaiki, hasilnya kita kembalikan kepada rakyat. Benihnya dah ada, bibitnya dah ada. Kita dah mampu kurangkan tol. Kita dah mampu clearkan dan putihkan orang yang telah di blacklist ketika pembayaran PTPTN digagalkan oleh Kerajaan Persekutuan. Kita dah mampu untuk buat peka. Mampir sama dengan peduli sihat di negeri Selangor. Kita dah mampu laksana air suri. Caruman untuk wanita-wanita yang tak bekerja oleh suami-suami mereka untuk simpanan-simpanan wanita. Saudara dan tuan-tuan sekalian, sebab itu ada yang merah mata, ada yang senak hati, ada yang senak perut. Bila lihat benda ini akan berjaya kerana mereka tahu kalau benda ini berjaya, mereka sukar untuk balik ambil kerajaan dan memenangi pilihan raya seterusnya. Buktinya ada atau tidak? Ada. Negeri Selangor dan negeri Pulau Pinang. Lihat negeri Pulau Pinang, dulu apa tak kata? Menteri besar, ketua menterinya, Lim Guan Eng. Bukan saja orang hantar surat fitnah, bukan saja hantar surat ugutan, bukan saja hantar 2-3 pelakon berbaring depan kereta dia, sampai hantar tajis ke pejabat ketua menteri. Di negeri Selangor, pelbagai perkara lagi dia buat. Alhamdulillah rakyat dapat melihat perubahan yang kita lakukan kerana kita mulakan dengan komitmen ingin menumbuhkan dan membersihkan kerajaan dan pentadbiran kerajaan. Sebab itu bila kita dah buat di negeri Selangor, kita akan dapat lihat bezanya. Di negeri Selangor sebagai contoh, kita ada program namanya sekarang Iltizam Sehat Selangor. Dulu kad peduli sehat. Orang pemegang kad peduli sehat, RM500 rawatan kesihatan mereka di klinik dan hospital swasta dibiayai oleh negeri Selangor. Berapa jumlahnya tahun 2016-17? 40,000 orang. Sekarang bila kita dapat takbir pada tahun 2018, kita tingkatkan program itu dengan saringan awal, bukan hanya rawat sakit, tapi saring dulu. Tahu saringan itu macam mana? Kemudian kita rawat. Dan yang kemudian kita lindungi pula dengan insurans. Supaya bila pemegang kad itu atau anak-anaknya mengalami kecacatan kekal ataupun meninggal dunia, ada skim takaful yang dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri. Dulu cuma 40,000, sekarang hampir 75,000 hingga 80,000 keluarga di negeri Selangor dilindungi dengan Iltizam Sehat Selangor. Tuan-tuan baca utusan takkan dengar benda ni. Yang dia dengar apa? Ini semua ada DAP. Ini semua ada DAP. Ini semua salah DAP. Orang suruh zikir Allah, Allah, Allah. Dia punya zikir DAP. Ini masalah besar. Sampaikan dah tak boleh mengakui dan in denial. 2-3 hari lepas saya dapat lihat beberapa mereka yang telah mencurangi mandat tersebut dengan melakukan maneuvering politik menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Dengan alasan apa? Saya nak jadikan Perdana Menteri ini adalah Perdana Menteri yang lebih stabil dan kuat. Tetapi realitinya, selepas tindakan politik yang kita panggil Sheraton Move, yang kita panggil pengkhianat itu, mereka tak terima mereka khianat. Dia kata tidak ada rakyat yang rasional akan menerima bahawa kami ini mengkhianati. Lihatlah langkah Kajang. Lihatlah Port Dickson. Orang yang menang ditumbangkan dan digantikan. Bang, kita buat langkah Kajang ke? Kita buat PD ke? Kita kembalikan kepada rakyat
untuk pilih wakil rakyat yang baru. Rakyat memilih. Orang macam ni bagi rakyat pilih dianggap sebagai pengkhianat. Dia khianat, jatuhkan kerajaan, gagal laksanakan tugas, dianggap konon selamatkan kerajaan. Orang ini kita akan benamkan dalam pilihan raya yang akan datang. Batu bila saya cakap, mereka ni tak sedar diri. Dia dah jadi pengkhianat. Tanyalah dekat 1,000 orang ke ratus orang. Orang-orang ini ada yang bawa baik. Selepas pengkhianatan Sheraton Move, negara tak stabil. Kita tengok kenyataan mereka ni. Dia kata apa? Ini saya nak jadikan Perdana Menteri tidak lame duck. Maksudnya apa? Perdana Menteri yang punya kuasa. Perdana Menteri yang tidak diugut. Perdana Menteri yang dia lantik lepas tu siapa? Abah kau. Abahku. Abah apa? Abah Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin 17 bulan. Kata yang konon ada stabil, ada kuat. Dijatuhkan oleh siapa? Rakan kongsi mereka. BN. Ada 15 wakil rakyat Barisan Nasional tarik sokongan daripada support Muhyiddin Yassin. Jatuh kerajaan yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Ini ke kerajaan yang stabil dan kuat yang dijanjikan oleh mereka. Kemudian tukar lagi. Lepas dia dijatuhkan, yang kelompok-kelompok ni dengan tak malu, tak ada maruah dia. Dia buat apa? Dia sekongkol balik. Lantik pula Mail Sabri. Dari parti apa? Parti BN. Kemudian MTBN, Presiden UMNO, desak apa? Mail Sabri segera bubar. Walaupun Ismail Sabri kata tunggulah tahun depan, lepas banjir, lepas kita pulihkan ekonomi. Saudara dan tuan-tuan sekalian, sebab itu pilihan raya ini, ni puak-puak ini akan datang. Kedua-duanya warna biru. Tak tahulah biru yang mana pekat ni, tak apa, asal warna biru aja kita tolak, kita pilih Pakatan Harapan yang berani dengan warna merah. Boleh tak boleh? Sebab itu bila mereka datang nanti, dia katakan baka, kamilah yang akan bawa kemakmuran. Kamilah yang bawa kestabilan. Kemakmuran ni tuan-tuan, alhamdulillah, negeri Pakatan Harapan merupakan 2 negeri penyumbang KDNK terbesar, iaitu Selangor dan Pulau Pinang. Walaupun UMNO dan PN tak takbir negeri-negeri ini. Ini buktikan kemakmuran lebih baik di bawah Pakatan Harapan berbanding daripada 2 musuh politik. Kita tengok pula. Kita cakap kestabilan. Kita tengok negeri Selangor, negeri Pulau Pinang, negeri Sembilan. Kita berjaya kukuh kerana tak ada mereka yang terlibat ini daripada PN dan juga daripada BN. Akhirnya negeri itu stabil. Ni jiran negeri ni, negeri Perlis. Negeri Kedah. Apa Kedah cakap? Negeri Kedah ni stabil sebab kurang wakil rakyat BN. Itu daripada menteri besar dia lah. Itu menteri besar PN tu. Dia pun bergaduh sama-sama dia. Ya saudara dan kawan-kawan sekalian. Sebab itu bila dia datang nanti, kamilah yang bawa kestabilan. Realiti politiknya, BN jatuhkan kerajaan pusat 2 kali. Sekali secara paksa kepada Muhyiddin Yassin, sekali lagi desak Perdana Menteri daripada BN, daripada UMNO untuk buat ini. Kemudian rakan dia dalam PN yang konon kerajaan stabil, tulis surat pula ke Agong. Ada berapa? 12 orang. Tak nak apa? Tak setuju untuk bubar. Jadi saudara, kita bawah PH, memang kadang-kadang kala beza-beza pandangan. Ada pandangan kita yang berbeza. Ada pandangan kita yang tidak sekata. Tetapi tak sampailah nak hancurkan kerajaan. Tak sampailah buat manuver politik. Tukar orang itu, tukar orang ini. Kita buat. Tapi kita buat dengan cara-cara yang betul. Kita minta mereka berundur dengan baik. Kita akan bincang dengan betul. Kita belajar dengan sejarah. Ada pernah kita buat. Tapi orang-orang ni dia takkan faham, dia akan datang sini. Yang satu datang nanti bawa keamanan, kestabilan, kemakmuran. Yang satu datang, pilih kami. Kami yang paling cekap. Masa dia jadi Perdana Menteri lah, orang paling menderita dengan PKP, kejap naik, kejap turun. Orang paling ramai disangkiti oleh COVID-19. Paling ramai orang meninggal dunia. Sebab apa? Sebab sistem dan polisi yang tidak sekata berubah tiap-tiap hari. Satu menteri kata buka kilang. Menteri kata lagi tutup kilang. Yang sini kata lagi tutup jalan ini. Yang kata lagi buka jalan ini. Orang macam ni kalau takbir negara dalam masa-masa kritikal ini, rosak negara. Sebab itu pilih PH dalam pilihan raya akan datang. Termasuk di Perlis ni. Untuk pastikan Perlis berubah. Dan Perlis bawa perubahan bersama-sama
dengan kerajaan persekutuan. Saudara dan kawan-kawan sekalian, sebab itu saya rayu banyak-banyak. Saya rayu banyak-banyak, kita mungkin nampak kurang bersedia berbanding dengan pilihan raya sebelum ini atau pilihan raya yang lepas. Namun, kalaupun tidak bersedia, saya tahu rakyat perlu ambil keputusan. Di antara 3 gabungan yang akan bertentang ini, BN, PN dan PH, kami tawarkan reputasi. Kami tawarkan konsistensi. Kami tawarkan kepimpinan yang jelas. Kami tawarkan mereka yang tidak khianat. Kita tawarkan mereka yang bukan buat pilihan raya untuk selamatkan tembolok dan selamatkan nasib mereka daripada terdedah sebarang kecurangan dan penyelewengan mereka dalam kerajaan. InsyaAllah, walaupun Putrajaya kita ditewaskan dan dijatuhkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab ini, kita ada negeri Selangor, kita ada negeri Pulau Pinang yang lebih 3 penggal sekarang ditakbir oleh Pakatan Harapan. Kekal penyumbang KDNK terbesar. Kekal bagi kesejahteraan kepada rakyat. Rakyat hidup aman dan damai. Dan ini boleh dicapai di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Jadi saudara dan tuan-tuan sekalian, saya harap dengan kunjungan kita yang kita akan teruskan daripada masa ke semasa, dalam pertemuan pada hari ini, dalam video yang akan disebarkan nanti, bawa pencerahan kepada kita. Pilihan raya ke-15, masa terbaik. Terbaik untuk apa? Terbaik untuk kita lengkapkan proses yang baru bermula tetapi digagalkan oleh mereka-mereka yang curang ini. Proses yang baru bermula untuk pulihkan negara. Supaya kalau Selangor boleh, saya percaya Malaysia boleh dan juga Perlis juga boleh berubah dalam pilihan raya akan datang. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Alhamdulillah saya dengar suara itu. InsyaAllah saya minta semua bantu kita. Semua bantu kita. Semua kerja untuk kita. Semua angkat tangan kita bersama-sama. Kita tukar kerajaan ini di Perlis. Kita pilih wakil-wakil rakyat kita di parlimen-parlimen. Ada 3 saja kat sini. Sebelum ni di Kanga kita dah berubah. Arau saya harap boleh berubah. Padang Besar saya harap boleh berubah. Dan tempat lain tak payahlah. Kat sebelah Hatnyai itu tak payah ubah lagi. Sampai kat Hatnyai nak ubah payah agak. Yang kita ubah kat tempat kita dulu. Kita ubah kat tempat kita dulu. InsyaAllah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan doa semua. Dengan kerja semua. Saya percaya. Malaysia ini perlu kita segera ubah. Harapan dah ada. Tapi dicurangi. Pilihan raya ini. Kuasa di tangan anda. Tentukan masa depan sama. Kita boleh ubah negeri kita. Kita boleh ubah Malaysia ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syari atas ucapan yang penuh bersemangat itu tadi. Kita lanjutkan kita punya acara dengan... Baik, para hadirin dan hadirat sekalian, boleh mendaftar menjadi sukarelawan pada pilihan raya kali ini di kaunter sebelah kanan saya. Di sebelah kanan saya ada kaunter Abang Jo jaga di situ, boleh mendaftar untuk menjadi lambai sukarelawan. sikit Abang Jo. Ada nampak? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, tibalah saat kemuncak yang dinantikan. Ucapan keramat kita pada malam ini akan disampaikan oleh Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad bin Sabu atau lebih mesra dengan panggilan Abang Mat, selaku Presiden Parti Amanah Negara. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Swadikap. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor, Saudara Amin, Yang Berhormat Saudara, Yang Berhormat Abira kan? Yang Berhormat Sani, seluruh pimpinan keadilan, pimpinan DAP, pimpinan amanah, seluruh ahli dan para penyokong dan seluruh penduduk negeri Perlis Indra Kayangan. Alhamdulillah, saya dapat balik kampung pada hari ini. Cuma kita
sekarang ini, kalau hari cuti, orang akan beratur kereta panjang daripada Sempadan sampai ke Changlun. Begitu juga di Wang Kelian, Padang Besar. Karena orang ramai pergi di seberang sana. Haknya stoi Canak untuk pergi makan-makan bawa keluarga. Kalau di Singapura, di Tambak Johor, ribu orang tiap-tiap pagi. Rakyat Malaysia melintas tembok Johor, Tambak Johor, untuk pergi bekerja di sana. Jadi di sini pula orang pergi berbelanja. Orang tidak berebut sangat ke Langkawi sekarang. Kerana masalah harga makanan dibandingkan dengan seberang sana yang dekat dengan kita terlalu jauh. 3 bulan lepas saya pergi Stoi. Orang sana panggil Satun lah, Stoi. Kita pergi market, makan laksa. Laksa kita tahu lah di sana tu daun dekat dengan 15 jenis. Dia bawa daun-daun semua. Kita tanya nak bayar, laksa sepinggan kita makan 15 kok. 15 kok ni lebih kurang RM1.70. Kita patah balik mai Perlis, sepinggan RM5. Pasal apa? Hampa tak rasa jealous kah? Ha? Rakyat Malaysia ni dia kenyah. Orang cerita apa pun dia kenyah supaya ke bawah balak lapak ayak baru lepas minum. Patutnya saya sebagai yang biasa jadi menteri, saya rasa malu. Saya rasa segan. Kenapa boleh jadi macam tu? Minyak petrol, minyak diesel di Thailand jauh lebih mahal daripada Malaysia, hampir 2 kali ganda. Minyak masak mereka seluduk daripada Malaysia. Semua minyak kita, minyak petrol mereka mahal, diesel mahal, minyak masak mahal. Makanan murah. Pelik ke tak? Saya pun pelik. Sekarang saya kata kalau di Kuala Lumpur lah, kalau kita ada RM50 dalam poket, masuk kedai mamak, cari kerusi yang menghadap ke dinding. Sebab tak boleh nampak ke orang. Nampak, oi Bang Mat, mampu aku. Mampu. Kenapa tak dipelawet? Dia mari lagi, dia ambil pula sotong 1, udang 1, bendi 2. Kira-kira RM31. Kita tengok duit poket 50. Mana nak cukup? Karena sotong kadang sekor sampai RM12. Kalau udang pula RM8. Campur dengan bendi telur masin sebelah. Mampu kita. Artinya masalah harga barang negara kita ni terlalu tinggi. Dibandingkan dengan pendapatan. Raya haji saya bawa keluarga. Sana saya ada keluarga di sebelah Naratiwat. Itu Sani tak ada lah, kamu orang Jawa. 2 van. Saya pergi, saya berani masuk makan restoran. Dekat dengan 30 orang pergi naik van itu, 2 van, makan lah. Habis sangat saya bayar RM300-400. Kalau di Kuala Lumpur, kalau di Langkawi, 2 van kita bawa, mampu. Kena tenggiri yang besar sikit, RM1,000. Bukan tenggiri, siakap. Antara sekalian, apa pasal jadi macam ni? Mai sini pula. Tadi saya sembang dengan orang buat bendang. Racun daripada RM120 sekarang RM300. Mahal. Pajak mahal. Harga beras, harga padi tak naik banyak mana. Pasal apa negeri kita jadi begini? Pasal apa semua jadi mahal? Antara punca yang paling besar, nilai duit kita jatuh. Siapa pergi Mekah kira-kira 30 tahun dulu, 20 tahun dulu. Kita pergi Mekah waktu itu, kita ada 10,000 cukup. Kenapa? Karena duit kita RM1,
$1 Amerika RM2.05. Kalau tambang $1,000, maka baru $2,500. Lah ni kalau tambang $1,000, kita kena bayar $4,700. Artinya kenapa? Dolar begitu, kerana duit kita jatuh. Kita pergi Mekah. RM100 kita tukar, masa saya pergi Mekah pertama dululah. RM100 dapat RM145. Orang Cina dengar tu dah lah. Hampa pun boleh pergi Mekah kak, tak lama lagi insyaAllah. RM100, RM145. Sekarang RM100, RM70. Orang Singapura pergi Mekah, sekarang mereka pergi Mekah $8,000. Masa duit dolar sama dengan kita, sepatutnya kita juga pergi Mekah sekarang dalam RM8,000 atau RM9,000. Tapi duit kita jatuh 3 kali ganda daripada Singapura. Saya pergi Singapura sekarang, saya pergi makan di warung. Tak berani makan restoran. Datang makan restoran, dia datang bil $30. $30, RM100. Makan tengah hari. Naik teksi macam jantung kita nak luruh. Dia tengok $15. Saya kata, ni nak naik lagi. Naik lagi. Kita nak pergi tu ada 100 meter lagi. Tapi kita kata, berhenti. Sebab $20 dah. RM66. Padahal, tahun 60-an sama. Pasal apa jadi begitu? Saya bukan ahli ekonomi. Saya duk baca, duk dengar orang-orang yang pandai lah. Malam ni bila saya tengok Amin, saya tengok Sim tadi, saya tengok Sani, anak-anak muda terlibat dalam politik, bercakap begitu hebat. Saya yakin masa depan Malaysia akan lebih baik daripada sekarang. Saya susah hati kalau anak-anak muda ni tak ada pengganti. Sebab kami ni jenis 6 siri nak masuk 7 siri. Taklah marah. Bila ada generasi muda dibangun, kita nampak insya-Allah Malaysia akan lebih baik pada masa akan datang. Negara kita jadi begini ni, bocor setahun lebih daripada 60 bilion. Tireh. Singapura 20 tahun berturut-turut. Skor point 9.5/10 indeks rasuah. Artinya 20 tahun straight rasuahnya paling rendah. Malaysia makin naik. Sekarang zaman BNPN indeks rasuah kita tempat ke-62. Masa kita merintah, indeks rasuah turun daripada nombor 61 kepada nombor 51. 10 mata turun rasuah. Naik BNPN penyamun ni naik 11 mata sekarang. Kalau tuan-tuan undi lagi pilihan akan datang, dia menang, kita akan jadi negara-negara setaraf dengan negara Afrika dan menuju kepada negara Sri Lanka. Hampa tahu Sri Lanka? Ceylon. Sama lah dengan Malaysia, Bumi Putra nama, sana nama Sinhalese. Pembangkang Tamil yang kuat sana. Agama minoriti Muslim and Christian, agama utama Buddha. Semua projek mesti beri pada Bumi Putra. Sinhalese lah. Perdana Menteri, kemudian adik-beradik duduk dalam kabinet. Projek semua lepas kepada keluarga mereka. Atas nama apa? Bumi Putra. Akhirnya, tak cukup duit pinjam. Lama-lama, bankrupt. Bila bankrupt, barulah Ketua Cawangan UMNO pergi berenang di kolam Perdana Menteri. Marah pakai mandi semua itu. Mandi nak buat apa? Pergi Perdana Menteri dia lari bawa bilion, lari keluar negara. Barulah nak pergi berenang, marahlah. Nak beli minyak beratok, nak beli ikan beratok semua. Nak pulih balik Sri Lanka tak berapa tahun. Hampa tahu ke Sri Lanka ni Lee Kuan Yew pernah bersyarah. Satu hari dia nak Singapura jadi macam Sri Lanka. Masa itu Sri Lanka Ceylon negara maju. Sidang antarabangsa banyak dibuat di Colombo. Singapura baru merdeka tahun 65.
Dia kejar sekarang. Kemajuan Singapura dengan Sri Lanka ibarat kata panggil tak dengar. Terlalu jauh ke hadapan. Puncaknya rasuah dan penyelewengan. Kita ni tireh setahun lebih 60 bilion. Saya dengarlah Jomo punya ceramah banyak kali. Tony Pua, Rapidi Ramli dan lain-lain lah. Orang yang pandai high account ni. Saya kadang katakan, betul ke mereka ni? Hampa ni tak dapat kuasa kot, hampa cemburu. Hampa kata macam-macam kat pemerintah, betul ke? Dengan takdir Allah, pilihan raya 2018, kita menang. Saya dilantik jadi Menteri Pertahanan. Terkejut. Pagi-pagi tu, 8 security dengan motor main ambil nak pergi pejabat. Aku kata ni apa ni? Kita selalu polis main ambil kita buat masuk lokap. Sampai-sampai tu 2 paku, 3 paku ni bintang-bintang mana ni. Kita pun kawat nak sambut. Orang kata apa tabik hormat tu berjalan pun mengengkang. Kemudian hadirin sekalian, saya orang duk salahkan pegawai kerajaan, saya tak setuju. Samalah Amiruddin pun tahu. Pegawai kerajaan ni dia bekerja mengikut rentak pemerintah. Saya bukan pandai. Bila saya masuk tu, saya bincang dengan mereka, yang mana saya tak tahu saya tanya, mereka tunjuk aja bincang. Saya dapat lapat satu kemesraan dan bincang bersama. Pertamanya bila mesyuarat kabinet yang kedua, saya kata dalam mesyuarat kabinet, boleh tak tubuh satu jawatankuasa siasatan kalau ada penyelewengan di Kementerian Pertahanan? Perdana Menteri Tun Mahathir dan kabinet setuju tubuhlah jawatankuasa. Bukan diketuai oleh UMNO, bukan diketuai oleh PAS, bukan diketuai oleh ADIL, DAP atau mana?